Maka beliau pertama kali bertemu di Indonesia dengan guru beliau, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, yang memiliki peran yang menonjol dalam peningkatan derajat beliau, yang mana beliau menimbah dari lautan ilmunya yang melimpah dan minum dari rahasia mata air telagahnya yang jernih, serta beliau mengambil dari cahayanya dan memperoleh dari kebaikannya. Beliau senantiasa berada dalam keadaan demikian. Lalu datanglah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf ke Pekalongan untuk mengunjungi Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Maka ketika Al-Habib Abu Bakar memandang kepada Al-Habib Muhammad bin Husain, ia mengetahui bahwa beliau inilah sesuatu yang berharga yang dicarinya. Al-Habib Abu Bakar mengetahui akan permata suci yang ada pada hati beliau dan bahwasanya beliau pantas untuk memperoleh rahasia yang tersembunyi. Beliau Al-Habib Muhammad bin Husain radhiyallahu anhu senantiasa tersenyum, teduh wajah beliau dan bersikap ramah kepada orang-orang yang duduk bersama beliau. Beliau tidak terlihat memaksakan diri dalam keadaannya, namun nampak perilaku beliau seperti air yang mengalir. Nampak bagi mereka dari perilaku perlakuan yang indah dan baik. Orang yang duduk dengan beliau merasa dirinya lah orang yang terdekat dan dicintai oleh beliau. Beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, semoga Allah meridhoinya, berada dalam puncak adab, kerendahan hati dan ketundukan jiwa. Beliau tidak melihat kemuliaan pada dirinya dan tidak menisbatkan kedudukan pada dirinya. Bahkan beliau bersikap rendah hati kepada sesama makhluk Allah, memposisikan dirinya sama dengan yang lain dalam amal. Maka sifat beliau ini termasuk sifat yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Beliau adalah orang yang ringan dalam sifatnya dan tidak nampak pemaksaan atau sesuatu yang dibuat-buat pada sikap beliau. Beliau selalu berbaik sangka kepada Allah dan para hamba Allah. Beliau tidak ingin dilihat pada diri beliau bahwa beliau memiliki kedudukan di sisi Allah. Bahkan beliau menyembunyikan hal itu di tengah-tengah guruannya bersama orang-orang. Beliau bersikap dengan tenang dan berwibawa dan cenderung kepada sikap teduh dan tidak tertipu oleh nafsu dunia. Beliau semoga Allah meridainya. Jika duduk di majlis, beliau duduk di barisan belakang dengan menundukkan kepala dan mendengarkan serta menyimak akan apa yang dibacakan kepadanya. Sangat peduli dengan apa yang terjadi di majlis tersebut. Namun beliau menjaga sikap dalam majlis tersebut sehingga tidak melakukan sesuatu yang sia-sia dalam majlis tersebut, yakni meneladani sabda Nabi SAW, yaitu termasuk kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Beliau semoga Allah meridainya adalah seorang yang banyak ibadah dan sedikit tidur, dan itu sudah menjadi kebiasaan dan adat beliau. Sedikit sekali beliau beristirahat dan beliau tidaklah membiasakan dirinya kepada keadaannya yang sia-sia. Selalu didapati giat ketika malam hari, larut dalam doa dan munajat kepada Tuhannya. Beliau juga memperbanyak sholat dan zikir, terutama di waktu malam dan akhir malam. Sebab beliau tahu bahwa waktu tersebut adalah waktu Isra'nya para wali dan Mi'rajnya orang-orang pilihan. Beliau memaksa dirinya untuk beribadah di malam hari sehingga menjadi semacam kebiasaan atau bahkan lebih dari sekedar kebiasaan. Sehingga bangun malam tersebut merupakan penyejuk hati beliau dan hiburan bagi beliau. Dalam hal ini, beliau adalah melaksanakan perintah yang terdapat dalam firman Allah yang Maha Luhur, adalah mereka sedikit dari malam hari larut dalam tidur, dan di waktu akhir malam mereka meminta ampun. Juga firman Allah yang Maha Luhur, mereka menjauhkan sisi tubuh mereka dari pembaringan, menyeru Tuhan mereka dalam keadaan takut dan harap. Dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Begitulah kebiasaan orang-orang yang dekat dengan Allah dan menjadi pilihan Allah di antara para makhluknya. Dan berkata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, barang siapa yang menginginkan kejernihan hubungan dengan ilahi, maka hendaknya ia merendah di hadapannya di tengah malam.